السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا فتاح يا عليم وبك نستعين. ربي زدني علما وارزقني فهما. أما بعد، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita panjatkan syukur kepada Allah. Dengan limpah rahmat dan kasih sayang daripada Allah taala, kita dapat menunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah. Dan pada masa yang sama kita dapat duduk di dalam satu majlis yang besar, majlis yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sebenarnya mufti kita menasihatkan kepada masjid-masjid supaya menghentikan program-program di masjid, ini sebenarnya nasihat daripada mufti kita kerana situasi keadaan semasa yang berlaku sekarang ni. Oleh kerana itu, walaupun kita meneruskan program kuliah kita dan sebagainya, perlu kita menekankan perkara-perkara yang dapat mengelakkan daripada risiko, seperti mana yang diarahkan oleh Kementerian Kesihatan dan juga pejabat-pejabat agama Islam. Jadi kita patuh. Di antaranya, saya menyarankan supaya kita mengurangkan ataupun kalau kita boleh stop untuk sementara daripada kita bersalam. Maksud bersalam ni sekadar bagi salam cukuplah. Berjabat tangan, kerana salah satu daripada cara jangkitan COVID-19 ni adalah melalui sentuhan. Ada mengatakan kuman tu dia tak bergerak melalui udara. Kalau nak bergerak melalui udara, orang yang ada kena jangkitan tu, dia duduk depan kita kurang daripada 1 meter, dan dalam tempoh yang lama, ni makna dia hampir setengah jam. Kalau sekejap-sekejap tu tak ada masalah, cuma dia lebih kepada sentuhan. Mana dia bila orang yang menghadapi, sebab itulah disarankan supaya kalau batuk jangan tutup dengan tangan, tutup dengan siku, dengan lengan. Sebab apa? Sebab tangan kita ni pegang macam-macam. Sebab kuman virus ni dia boleh hidup atas permukaan selama 9 jam. Lepas 9 jam baru dia mati. Jadi kita mengambil berat perkara-perkara ni, dan kita banyakkan membasuh tangan, banyakkan berwudu. Ni adalah antara cara-cara kita nak mengelakkan daripada jangkitan ni. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi saya sarankan untuk tempoh sementara ni, kalau boleh lepas semayang kita tak payah bersalam, tak perlu kan. Bukan nak sangka buruk kepada siapa-siapa kena jangkitan, tidak.
kita ambil langkah berjaga-jaga. Sebab apa? Sebab orang yang kena jangkitan kadang-kadang dia tak tahu pun dia kena. Betul, tak tahu. Kadang-kadang lepas 3-4 hari baru simptom dia tu keluar. Bukannya kena terus ada simptom, tak. Lepas 3-4 hari juga. Jadi kita tak tahu. Jadi untuk mengambil langkah berjaga-jaga, kita tak perlu nak datang solat jemaah di masjid, tak ada masalah datang. Bagi orang yang sihat lah, datang macam biasa. Tapi tak perlulah kita minimalkan bersalam tu. Cukup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kan? Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, COVID-19 ni sebenarnya daripada mana? Banyak spekulasi yang timbul zaman sekarang ni lah. Ada yang kata daripada orang Cina, dia makan kelawar, makan katak, makan ular dan sebagainya. Kalau kata dia makan benda-benda tu, dah lama dah dia orang makan, beratus tahun dah tak kena pun. Lah ni sejak berapa bulan ni baru kena. Itu pelik. Sebab itulah ada juga yang mengatakan, oh, ini adalah merupakan senjata rahsia kerajaan Cina yang mana terbocor dekat tempat jualan itu di pasar Wuhan tu sampai berjangkit, macam senjata makan tuan lah. Macam tu, kena balik dekat dia, kan? Tapi kita tak tahu mana satu betul. Ada pula orang, ada pula jin, viral jin, dia rasuk satu orang. Orang yang kena rasuk ni bila tanya, jin tu jawab, ni adalah Illuminati, Freemason, Yahudi punya kerja, kan? Ada yang kata macam tu pula. Ada pula satu orang ni, dia mimpi pula, orang Bangladesh, dia mimpi apa pula? Dia kata, itu adalah bala daripada Allah Ta'ala, nak hancurkan Cina, nak hancurkan Iran, nak hancurkan Itali dan sebagainya. Tapi yang sebenarnya wallahu a'lam, kita tak tahu mana satu yang betul, wallahu a'lam. Cuma kita perlu yakin setiap perkara yang berlaku itu adalah daripada Allah, ketentuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, daripada Allah dan ketentuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila Allah Ta'ala kenakan kepada orang-orang yang tidak beriman supaya mereka kembali kepada Allah dan bertaubat kepada Allah. Bila dikenakan kepada orang beriman supaya mereka bersabar, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak beri ganjaran yang besar kepada orang beriman. Sebab bila azab Allah Ta'ala turun, semua kena tanpa kecuali. Yang baik kena, yang tak baik pun kena, tuan-tuan. Jadi sama-samalah kita jaga perkara-perkara yang kita pesan pada hari ini. Sama-sama kita jaga. Apa-apa sahaja arahan daripada pihak berkuasa, kita ikut saja, kan? Sampai ada satu negeri tu dia tak buat sembahyang Jumaat. Jadi yang buat keputusan itu ialah mereka yang ada autoriti, orang yang ada hak untuk buat keputusan sampai tahap macam tu, tuan-tuan. Betul ke tak betul, itu terserah kepada Allah. Kalau tak betul, yang buat keputusan itu dia tanggungjawablah depan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu saja. Sebab ada juga orang nak tanya, Ustaz, macam mana ni sampai sembahyang Jumaat ni tak ada, kan? Sampai tak ada sembahyang Jumaat, tahap darurat sampai ke mana? Tak ada ke cara lain nak mencegah dan sebagainya? Tahap darurat tak tahu mana, tahap mana? Sampai tak buat sembahyang Jumaat. Jadi wallahu a'lam, kita kata mereka yang buat keputusan lah orang yang ada autoriti. Jadi no comment je lah. Cuma kalau keputusan tu salah, orang yang buat keputusan tu lah tanggungjawab. Itu aja. Kalau orang tanya saya kata banyak lagi tempat yang patut ditutup. Tempat orang berkumpul, bukan je sembahyang Jumaat. Sembahyang Jumaat ni seminggu sekali. Dekat stadium pun orang berkumpul, dekat kelab malam pun orang berkumpul, dekat shopping kompleks pun orang kumpul, kat expo pun orang berkumpul, kat sekolah perhimpunan pagi pun orang berkumpul.
Jadi kalau betul-betul nak hapuskan manusia berkumpul ni, kalau bolehlah yang Jumaat semua solat ni biarlah last sekali. Yang lain-lain itu biar settlekan dulu. Kan? Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi bila keputusan dibuat, maka orang terpaksa lah ikut. Kita doa dan kita harapkan supaya keadaan di negeri kita ni terkawal dan tidak meningkat. Supaya apa? Kita tak naklah sampai tahap kena tak boleh datang Jumaat, tak boleh buat solat Jumaat. Kita tak nak macam tu. Sebab tu daripada sekarang, apa sahaja langkah pencegahan, apa sahaja nasihat daripada pihak berkuasa, sementara kita boleh datang ke masjid, boleh dengar kuliah ni, kita jaga. Jaga sebaik-baiknya. Jaga sentuhan kita. Tangan kita kalau dah sentuh tempat-tempat kita tak tentu ni, kita basuh betul-betul. Ada kata guna sanitizer tu. Tapi kalau tak ada pun, paling kurang basuh dengan sabun lebih kurang 20 saat. Basuh betul-betul sebelum kita nak sentuh dekat mana-mana anggota kita. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa-apa sahaja yang Allah Taala datang ni adalah daripada Allah, dan itu adalah ujian. Ujian ni kenapa? Allah nakkan supaya manusia ni kembali kepada Allah. Walau nudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar la'allahum yarji'un. Kami rasakan azab yang ringan dulu. Azab dunia ni ringan sebenarnya, sebelum azab yang besar. Yang besar tu yang akhirat tu. La'allahum yarji'un, supaya mereka manusia ini yarji'un, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu kita nak, selain daripada kita menggunakan asbab-asbab untuk menghindarkan wabak penyakit dan menjangkit apa semua ni, kerohanian, kita kata ikhtiar kerohanian itu sangat penting. Iaitu manusia perlu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan dosa dan maksiat. Zaman Khalifah Bani Abbasiyah dulu pernah berlaku wabak taun, yang mana ramai orang meninggal dunia. Maka Khalifah telah arahkan supaya semua alat-alat muzik ni telah dipecahkan, dan mengarahkan semua umat rakyat ni bertaubat kepada Allah, sehinggalah wabak tu berkurangan. Di Kampung Salor dulu, zaman Tok Kenali, Tuan Guru Haji Cik Lah, kawan Tok Kenali, pondok dia kena taun, kat orang kampung kena taun. Anak murid pondok 60 orang mati. Cangkul kubur, gali kubur, tak sempat simpan masuk bawah rumah, dah kena gali lagi. Ramai orang mati. Sampai Tuan Guru kata apa? Kita buat amalan, berzikir keliling kampung. Jadi dengan kita buat amalan ni adalah salah satu daripada cara nak menurunkan rahmat Allah dan menghindarkan daripada wabak-wabak yang tidak diingini. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala apa yang datanglah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala supaya kita kembali kepada Allah. Kadang-kadang sampai masa Allah turunkan ujian bila manusia ingkar dengan Allah. Sebenarnya setiap kali di mana-mana sahaja tempat di muka bumi Allah Subhanahu wa taala, apabila Allah Subhanahu wa taala ini dimaksiati, Allah Subhanahu wa taala didurhakai, Allah Subhanahu wa taala diingkari, muka bumi tersebut meminta kepada Allah, ya Allah, aku tak tahan ya Allah, bagi izin untuk aku goncang, bagi izin untuk aku tenggelamkan mereka-mereka ni yang bermaksiat kepada Engkau ya Allah, yang melampaui batas. Makhluk Allah bernama bumi ni, tanah ni, minta kepada Allah. Apabila maksiat itu dibuat di lautan, lautan ini akan berdoa kepada Allah, ya Allah, aku tak tahan ya Allah, aku benci dengan perbuatan memaksiati Engkau ya Allah, bagi izin untuk aku keluarkan ombak-ombak tsunami untuk aku tenggelamkan mereka-mereka ni ya Allah.
Tetapi tuan-tuan yang dirahmati Allah, rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala mengatasi segala-galanya. Rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kata nanti biarkan mereka, mudah-mudahan mereka bertaubat kembali kepada Allah. Ini kasih sayang Allah, ini rahmat Allah. Muka bumi yang mana manusia mengingati Allah Subhanahu wa taala, muka bumi tersebut akan berbangga-bangga daripada tempat-tempat yang lain. Kan? Setiap makhluk ini hidup, dia berbangga daripada tempat-tempat yang lain. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, di dalam surah Al-Fatir ayat yang terakhir Allah SWT berfirman, walau yu'aqidullahu an-nasa bima kasabu, kalau Allah SWT ambil pembalasan, maknanya dia bagi cash tunai atas apa sahaja dosa yang manusia lakukan, ma taraka ala dhahriha min dabbah, tidak akan tinggal di muka bumi ini hidupan yang hidup melata di muka bumi ini, yang bergerak di muka bumi, tidak akan tinggal. Semua habis, manusia habis, binatang haiwan pun habis. Kalau Allah Ta'ala nak bagi tunai cash atas setiap dosa manusia buat ni, habislah semua, siapa pun tak hidup dah. Walakin yuakhiruhum, itu rahmat Allah. Tetapi Allah Subhanahu taala melewatkan, menangguhkan azab Allah Subhanahu wa taala kepada satu masa yang telah ditetapkan oleh Allah. Kita jangan ingat bila datang azab Allah, apa-apa peringatan daripada Allah, orang-orang yang baik ni tak kena, orang baik boleh kena juga, tak kira. Kan? Orang pergi istimak tabligh, perhimpunan yang baik, menarik rahmat Allah. Tapi bila Allah Ta'ala nak kena, kata terkena juga. Ada yang kena juga, tak kira. Apa nahlik wa fina salihun, apakah kita akan dibinasakan di kalangan kami ada orang yang soleh? Na'am idza kathural khabas. Ya, kalau maksiat itu sudah semua bermaharajalela, mungkin akan terjadi, tuan-tuan. Sebab itu perlu amal ma'ruf nahi munkar. Amal ma'ruf nahi munkar. Ajak kebaikan, larang daripada kemungkaran. Hari ini bila berlaku perkara-perkara macam ni, selain daripada pencegahan ikhtiar yang kita buat berdasarkan nasihat pihak berkuasa dan sebagainya, amalan rohani kita hari ini perlu banyak bertaubat kepada Allah. Amal ma'ruf nahi munkar dan banyak bertaubat kepada Allah. Betulkan amalan kita. InsyaAllah, semoga Allah SWT selesaikan masalah ni. Ini masalah ni bukan di negara kita, seluruh dunia, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi alhamdulillah, semoga Allah SWT menjaga, memelihara negeri kita, negara kita daripada perkara-perkara yang tidak diingini, tuan-tuan. Jadi hari ini kita sambung lagi kuliah kita, pertanyaan sahabat berkenaan dengan ibadat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan sahabat berkenaan dengan ibadat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala jaa thalathatu rahtin ila azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam yas'aluna an ibadatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. فلما أخبروا كأنهم تقالوها فقالوا أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم أما أنا فأصلي الليل أبدا وقال الآخر أنا أصوم النهار أبدا ولا أفطر وقال الآخر أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إليهم
faqala antumul ladzina qultum kadza wa kadza ama wallahi inni la akhsyakum lillah wa atqakum lah lakinni asumu wa uftir wa usalli wa arqud wa atazawwaju nisa faman ghariba an sunnati falaysa minni muttafaqun alaih. Sayyidina Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa telah datang 3 orang sahabat Nabi kepada isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang ibadat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila mereka diberitahu tentangnya, iaitu tentang ibadat Nabi, mereka seolah-olah menganggap ibadat Nabi ini sedikit ataupun biasa. Kerana Rasulullah biasa bangun 1/3 yang akhir malam. Nabi rehat tidur dulu 1/3. Lepas tu 1/6 terakhir tu Nabi akan rehat balik sekejap sebelum nak pergi solat subuh. Ni amalan biasa Rasulullah. Jadi mereka rasa itu amalan tu biasa. Maka mereka berkata, siapalah kita jika dibandingkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sesungguhnya Allah telah ampunkan dosa Nabi sebelum dan selepas. Nabi ni maksum, confirm memang tak ada kesilapan dan kesalahan di sisi Allah. Kita ni manusia banyak dosa, jadi kita perlu betul-betul sungguh-sungguh buat ibadat. Maka 3 orang ni telah kata apa? Salah seorangnya, orang yang pertama berkata, adapun aku, maka aku akan bersolat pada waktu malam selama-lamanya. Mana dia, aku tak nak tidur sepanjang malam, tiap-tiap hari aku tak nak tidur, aku nak buat ibadat je. Sahabat pertama kabur. Sahabat yang lain pula berkata, aku pula akan berpuasa pada siang hari selama-lamanya. Tiap-tiap hari puasa. Tak ada hari tak puasa. Hari-hari aku nak puasa. Puasa siang hari, tiap-tiap hari selama-lamanya. Tak ada dah hari yang tak puasa tu, tak ada. Hari berbuka atau hari tak puasa tak ada. Berkata pula yang lain, aku akan buat ibadat dan aku akan menjauhi wanita, aku takkan berkahwin selama-lama-lamanya. Jadi bila mereka cakap macam ni, perkara tu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah datang kepada mereka dan bersabda, adakah kamu semua telah berkata sekian-sekian perkataan? Mereka pun aku ya. Itu tekad kami. Dengar betul-betul, demi Allah, sesungguhnya akulah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang paling bertakwa terhadap Allah. Rasulullah beritahu, aku yang paling bertakwa, paling takut kepada Allah, paling menjaga, meninggalkan larangan-larangan Allah. Siapa dia? Nabi. Lalu Rasulullah beritahu, aku berpuasa dan aku juga berbuka puasa. Bukan puasa saja, puasa dan buka puasa. Aku bersolat dan aku tidur. Dan duduk, bukan duduk, tidur. Bersolat, ada masa solat malam, ada masa aku berehat juga. Dan aku juga mengahwini wanita. Maka sesiapa yang berpaling daripada sunnahku, dia bukan daripada kalangan aku, bukan daripada umatku. Ini ajaran, petunjuk yang Nabi SAW beritahu kepada umat. Kenapa? Kerana dalam umat ini, tuan-tuan, tidak ada rahbaniyah. Umat terdahulu ada amalan rahbaniyah. Umat Rasulullah ni tidak ada amalan rahbaniyah, kerana Nabi tidak ajar umat ni untuk buat amalan rahbaniyah. Umat terdahulu ada. Apa maksud amalan rahbaniyah? Rahbaniyah ni amalan umat yang mana mereka
meninggalkan segala kesibukan dunia 100%, tidak lagi mempedulikan apa-apa, dan mereka menyerah sepenuh hidup mereka untuk beribadatnya. Tapi umat-umat terdahulu ada amalan rahbaniyah ni. Sebab tu kalau baca kisah-kisah umat terdahulu ada di kalangan mereka umat-umat terdahulu yang mana mereka duduk di dalam gua beribadah, sujud sampai lekuk batu, dia zikir ibadat sampai daun rumput tu menjala kat tubuh dia. Tu rahbaniyah. Dia tinggalkan habis, dia suluk bertahun-tahun. Ada amalan umat terdahulu, ada yang buat macam tu, semata-mata nak menyerahkan diri itu kepada Rabbul Jalil, Allah Subhanahu Wa Taala, penciptakan segala-galanya. Umat terdahulu ada. Umat Rasulullah tak ajak amalan rahbaniyah tu. Kalau ada rahbaniyah itu pun, kata Nabi, dalam berjihad fi sabilillah, itu saja. Likulli ummatin rahbaniyah, setiap umat tu ada amalan rahbaniyah. Wa rahbaniyatu hadhil ummah al-jihad fi sabilillah, itu saja. Rahbaniyah umat aku adalah jihad pada jalan Allah. Kalau keluar berdakwah, keluar berjihad untuk tempoh-tempoh tertentu, maka di situ baru ada rahbaniyah. Tinggalkan segala-galanya. Kalau tidak ada dalam keadaan berjihad itu, maka kita kata duduk di tempat kita, maka apa yang Rasulullah ajar, sunnah mujahadahnya adalah dalam kita menguruskan anak isteri, kita beri masa untuk agama. Dalam kita sibuk menguruskan perniagaan, kita boleh datang menunaikan solat berjemaah. Dalam kita malam-malam berehat, penat, kita bangun juga untuk beribadah, menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada masa rehat dan ada masa kita menyembah Allah. Ada masa pada waktu malam kita rehat, dan bagi masa untuk keluarga, ada masa kita menyembah Allah. Itulah mujahadah umat ini sebenarnya. Pada waktu siang ada masa kita mencari rezeki, ada masa kita memberi masa untuk agama, untuk berdakwah, untuk datang solat, untuk berjemaah, kan? Jadi membahagikan masa. Inilah mujahadah, apa yang diajar oleh Rasulullah SAW kepada umat ini. Itulah mujahadah sebenarnya. Dalam kita nak bagi masa untuk keluarga, pada masa yang sama kita nak bagi masa untuk apa? Untuk perkara-perkara yang berkaitan dengan nak menghidupkan Islam, nak meninggikan syiar Islam ini. Penjelasan. 3 orang yang datang bertanyakan hal ibadat Nabi SAW. Siapa dia sahabat 3 orang yang bertanya ni? Dalam riwayat mengatakan mereka ni, yang pertama ialah Sayyidina Ali, yang kedua Sayyidina Uthman bin Maz'un, yang ketiga Sayyidina Abdullah bin Rawahah. Tapi ada juga riwayat mengatakan sahabat yang ketiga ialah Miqdad bin Aswad. Ini syak daripada rawi. Tapi tak larilah, Sayyidina Ali, Sayyidina Uthman bin Maz'un. Uthman bin Maz'un ni orang lain, bukan Uthman bin Affan. Uthman bin Maz'un sahabat besar juga. Jadi mereka ni beritahu pada perkara tersebut. Lalu Nabi SAW beritahu, siapa yang benci, tak ikut, berpaling daripada sunnahku, bukan daripada kalanganku. Kalau nak jadi umatku, ikut macam mana sunnah aku. Dalam mengikut sunnah, kita belajar bagaimana kita nak memberi masa untuk agama. Jadi sahabat datang bertanya kepada Azwajun Mustahharah, iaitu isteri si Nabi, kerana ibadat Nabi SAW di luar rumah dapat dilihat oleh sahabat Nabi, tetapi ibadat Nabi dalam rumah mereka tak tahu.
Sahabat tak tahu. Yang tahu siapa? Isteri Nabi saja tahu. Untuk itu mereka telah datang bertanya bagaimana kehidupan Nabi dalam rumah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu bahawa separuh ilmu ialah ada pada sisi Humairah. Humairah ni gelaran kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling muda. Dan juga yang paling cerdik, yang paling kuat hafalannya, yang paling banyak meriwayatkan hadis. Sehingga sahabat-sahabat besar pun setelah Rasulullah wafat rujuk kepada Aisyah kalau ada apa-apa masalah mereka tak boleh selesaikan, terutamanya berkaitan dengan rumah tangga. Sehingga Nabi akui separuh ilmu ada pada Aisyah, separuh lagi duduk di luar rumah. Yang separuh ilmu tu duduk dalam rumah, ini ada pada Aisyah. Kerana kehidupan Nabi ni ada dua, dalam rumah dengan luar rumah. Separuh dalam rumah, separuh luar rumah. Yang dalam rumah ni semua ada dekat Aisyah, lengkap dah. Sebab tu Allah takdirkan Rasulullah bernikah dengan Aisyah untuk supaya Islam ini, syariat Islam tu terpelihara dan dapat disebarkan. Jadi separuh ni ialah kehidupan Nabi di dalam rumah. Semua ilmu-ilmu berkaitan dengan rumah tangga, berkaitan dengan dalam rumah, semua ada pada isteri Nabi, ada pada Aisyah radhiyallahu anha. Apabila diberitahu bahawa kadang-kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur bersama dengan isteri, kadang-kadang Nabi beribadah, mereka menganggap ibadat Nabi itu kecil dan menganggap biasa. Sebab apa? Ada masa Nabi buat ibadat, masa Nabi rehat juga. Seolah-olah kami pun macam tu juga, macam kecil. Tapi mereka tidak bersangka buruk kepada Nabi, bahkan mereka menisbahkan kekurangan kepada diri mereka, iaitu maksud dia sahabat mengatakan, siapa kita kalau nak banding dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allah ampunkan dosa Nabi yang terdahulu dan akan datang, kita ni siapa? Oleh itu baginda sallallahu alaihi wasallam tidak perlu kepada ibadat yang banyak, kita mesti kena buat lebih. Jadi ini adab sahabat Nabi. Bila berjumpa dengan Rasulullah, dia tidak melihat keburukan, bahkan dia melihat semua daripada sudut pandang yang positif, sangka baik. Begitulah juga bila kita jumpa masyayikh, tuan guru, asatidzah, ulama, maka kita melihat kekurangan yang ada pada mereka, kita mentakwilkan kepada kebaikan. Kita perlu lihat daripada sudut positif, bukan melihat dan bersangka buruk. Kalau tidak, sangka buruk ni akan wujud, dan sangka buruk ni adalah sangat bahaya. Sebab kalau kita sangka buruk dengan orang, kita takut apa yang kita sangka buruk tu kena kat kita boleh. Dia mula daripada hati, sangka buruk, lepas tu dia akan pergi kepada lidah. Ini Allah SWT sebut dalam Quran, la yaskhar qaumun min qaumin, jangan kamu hinakan orang lain, rendah-rendahkan orang lain, tak boleh. Asa ayyakunu khairan minha, kerana bangkai orang yang kamu duk condemn tu, duk merendah-rendahkan tu, sebenarnya dia adalah lebih baik daripada kamu. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann, hai orang beriman, tinggalkanlah banyak berprasangka buruk ni. Inna ba'dadh-dhanni ism, sebagian daripada sangka-sangka buruk tu adalah dosa sebenarnya. Dan jangan tajassas, nak memburuk-burukkan orang, nak menjatuhkan orang, dia tajassus, mencari-cari keburukan orang. Ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau lihat terang-terang kita tinggalkan, tak perlu kita nak memberi komen. Berkaitan dengan hati, kita perlu jaga hati kita. Sebab kita tak tahu cerita yang sebenar dia apa, dan sebab kita tak tahu. Jadi orang yang beriman, orang yang baik, kita nampak salah kita sendiri dan kita lihat kebaikan orang lain.
Okey, di sini ditulis Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah telah ampunkan dosa dahulu dan kemudian. Jadi kenapa dapat dosa digunakan untuk Nabi? Jumhur ulama sebenarnya mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam suci daripada sebarang dosa, suci daripada kufur dan syirik. Pendapat jumhur juga dan mengatakan anbiya, nabi-nabi semua terpelihara maksum daripada dosa kecil dan dosa besar semua sekali. Dalam ayat Quran, alimul ghaib wasyahadah, alimul ghaib fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Ini ayat dalil mengatakan rasul-rasul dan nabi-nabi itu adalah maksum. Allah mengetahui segala yang gaib, dia tidak memberitahu perkara yang gaib yang diketahuinya kepada sesiapa pun, melainkan kepada mana-mana yang rasul yang Allah SWT redha. Dan Allah SWT menjadikan di hadapan, di belakang rasul-rasul itu malaikat yang menjaga dan mengawasnya, menjaga daripada melakukan kesilapan dan dosa. Nabi-nabi ini akan terpelihara. Maksudnya semua nabi-nabi ini, termasuklah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dipelihara di hadapan, di belakang oleh malaikat, dan Allah SWT menyelamatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada syaitan. Oleh kerana itu Nabi sallallahu alaihi wasallam terselamat daripada dosa. Sebab itu kita disuruh untuk ittiba'un Nabi, mengikuti cara Nabi, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu contoh ikutan yang baik, iaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan keredaan Allah dan balasan di hari akhirat, serta ia menyebut dan mengingati Allah SWT sebanyak-banyaknya susah dan senang. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, jika benar kamu mengasihi Allah, maka ikutilah daku. Ikut siapa? Ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan saya Allah mengasihi kamu dan mengampunkan dosa-dosa kamu, dan ingatlah Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Sekiranya orang yang kita ikuti itu melakukan dosa, maka apa faedahnya? Kerana itulah Allah memelihara nabi-nabi baginda sallallahu alaihi wasallam daripada dosa. Ulaikal ladzina hadahumullah fabihudahum muqtadih. Mereka itulah golongan para nabi mendapat petunjuk daripada Allah. Fabihudahum muqtadih, maka turutlah olehmu akan petunjuk mereka. Anbiya, nabi-nabi adalah maksum, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga maksum. Tetapi ada juga ayat wa asa adamu rabbahu faghawa, dan derhaka Adam itu kepada Tuhannya lalu tersalah jalan dari mencapai hajatnya. Maknanya dia ni pada ketika Nabi Allah Adam alaihissalam dia makan buah yang terlarang di syurga Allah Ta'ala, jadi disebut derhaka. Maka adakah itu satu perbuatan dosa Nabi Adam buat dosa? Jawabnya, Nabi Adam maksum tidak buat dosa, tetapi Nabi Allah Adam AS memakan buah itu adalah kesilapan daripada sudut ijtihad. Kerana sangkaan Nabi Adam dilarang makan buah itu pada ketika itu sahaja. Adapun setelah berapa lama daripada itu, ia sudah tidak dilarang lagi. Jadi ditambah pula dengan sumpah daripada syaitan dan permintaan daripada Hawa untuk makan, akhirnya Nabi Adam telah makan sekali. Tapi kenapa digunakan perkataan asa Adam Rabbah? Asa ni maknanya memaksiati, menderhakai. Kenapa digunakan? Jadi digunakan perkataan ini kerana di dalam kitab Musnad Abi Ya'la ulama telah menuliskan kaedah hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Apa makna hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin? Orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, kalau dia buat perkara
yang kita kata makruh sekalipun, ataupun kita kata perkara yang kurang baik sekalipun, walaupun benda tu tak sampai tahap berdosa, maka ia sudah dikira sebagai satu silap yang besar. Sebab itulah Allah Ta'ala menggunakan kata asa Adam rabbahu faghawa. Kerana Adam tu siapa? Adam tu adalah Rasul, dia adalah Nabi, manusia pertama diciptakan oleh Allah, bukan calang-calang orang. Rasul dan Nabi. Jadi oleh kerana itu, walaupun kesilapannya itu daripada sudut ijtihad, kerana kesilapan dia menyangka mungkin perintah itu telah habis, larangan itu telah tiada, maka dia tersilap dan dia makan. Maka sebab dia tu Adam ni adalah muqarrabin, maka perkara tersebut dianggap sayyiatul muqarrabin. Walaupun untuk orang biasa dianggap hasanat lagi. Hasanat ni mana dia okey lagi, kan? Okey lagi. Macam kita bagi contoh lah tuan-tuan. Contoh, satu orang tuan guru, satu orang yang baik, ustaz contoh ni, tiba-tiba merokok. Orang anggap merokok tu kira salah besar lah. Tapi kalau orang yang duduk lepak tepi jalan tu, merokok tu biasa, kan? Jadi macam itulah orang yang dekat dengan Allah Ta'ala ni, dia buat silap sikit tu dia anggap besar, kan? Dia anggap besar. Kalau orang ahli wasiat tu, kalau kata dia dapat jaga semayang 5 waktu lah, itu pun dah kira okey lah tu, kan? Semayang pada waktu dia, sebab dia tak tinggal semayang. Faham tak? Sebab dia tak tinggal semayang. Tapi kalau tuan-tuan guru, ustaz-ustaz tak datang semayang jemaah, itu dah kira besar dah tu, walaupun dia semayang juga. Itulah dikatakan hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Untuk orang-orang biasa ni, kadang-kadang satu perkara tu dianggap okey, baik, tapi di sisi muqarrabin, orang yang dekat dengan Allah, itu dianggap salah besar. Satu kesilapan dan salah yang besar, kan? Contohnya, satu orang pelajar agama bersama dengan ustaz ni adalah berbeza dengan muamalat guru dengan orang awam biasa bersama ustaz tu. Bila kita berkata pada kawan-kawan, kamu ni zalim betul, makna zalim tu tidak menunjuk kepada makna yang sebenar. Zalim tu lah dia buat benda kecil tapi dah kata dia zalim lah. Bila hati manusia bercahaya, maka mereka suka dengan kebaikan seperti sahabat Nabi. Kerana itulah 3 orang sahabat yang disebut tadilah, yang mana tak mau tidur, tak mau kahwin, tak mau puasa, tak nak buka puasa. Sebab apa? Sebab bercahaya ingin membuat kebaikan sehingga sampai tahap itu. Jadi an-nikahu min sunnati wa qala faman ghariba an sunnati falaysa minni. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, nikah adalah daripada sunnahku, barang siapa yang menjauhi sunnahku, ia tidak mempunyai hubungan denganku. Dalam hadis yang lain Rasulullah sebut, ya ma'syaras sabab wa ya ma'syaras syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai sekalian orang-orang pemuda-pemuda, barang siapa daripada kalangan kamu yang sudah mampu untuk berkahwin, maka hendaklah ia berkahwin. Ini perintah Nabi, saranan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana ia adalah satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Dengan berkahwin ini manusia akan belajar sifat tanggungjawab. Kalau orang tak kahwin, dia tak ada, dia nak enjoy aja, dia tak ada tanggungjawab. Bila kahwin baru dia tahu tanggungjawab tu apa. Nikah ni bukan nak seronok aja, bukan. Kena fikir belakang tu ada tanggungjawab.
Jadi apa amalan orang Islam bukanlah pekerjaan dunia jika dilakukan dengan sunnah Nabi. Apa sahaja yang kita buat, dakwah, khidmat, mencari rezeki, semua solat, semuanya akan mendatangkan hasil di akhirat kelak. Apa sahaja kita ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya akan beri ganjaran di akhirat kelak. Wallahu alam. Jadi boleh azan, insya-Allah kita akan solat isya. Apa yang baik itu adalah daripada Allah Subhanahu taala. Apa yang kurang pada kelemahan saya tutup balik kita sebagai kafarah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.